Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengajar tentang bab 10 iaitu pengangkutan dalam manusia dan haiwan. Tapi hari ini saya akan lebih spesifik kepada topik 10.3 iaitu mekanisme denyutan jantung. Okey, bagaimana darah diedarkan ke seluruh badan? Setiap pengecutan jantung bertindak sebagai pam yang mengepam darah ke seluruh badan. Jadi maksudnya jantung inilah yang akan pampkan darah-darah ni ke seluruh badan untuk sampai ke sel-sel yang ada dalam tubuh badan. Tak kiralah di kepala ke, di jantung ke, di kaki ke, semua darah akan sampai ke tempatnya untuk melakukan pertukaran bahan, contohnya seperti nutrien, oksigen dan lain-lain. Seterusnya, bagaimana setiap denyutan jantung dicetuskan dan dikekalkan. Jadi dalam bab ni kita akan belajar macam mana jantung tu boleh berlaku pengepaman dan macam mana permulaan denyutan jantung tu dicetuskan dan dapat dikekalkan. Okey, yang pertama, dinding jantung terbina daripada gentian otot kardium yang bersilang dan bersambung antara satu sama lain. Kat tepi ni ada contoh gambar raja tisu otot kardium yang bersilang dan bersambung antara satu sama lain. Kalau tengok dekat sini, tisu-tisu otot ni bercantum antara satu sama lain. Susunan ni dapat merangsang sel otot kardium mengecut dengan serentak dan seragam dan impuls elektrik dapat disebarkan dengan cepat melalui jantung. Okey, dan otot kardium ni juga bersifat myogenik. Myogenik ni apa? Myogenik ni adalah keupayaan mengecut dan mengendur secara beritma dan automatik tanpa menerima isyarat impuls daripada sistem saraf. Jadi maksudnya otot kardium ni tidak memerlukan sistem saraf ke, isyarat impuls ke untuk melakukan pengecutan dan pengenduran. Dia dapat melakukannya secara automatik. Otot kardium ni melakukan semacam tindakan luar kawal lah, sama macam peristalsis, pernafasan, peredaran darah dan degupan jantung. Okey, kita teruskan dengan peredaran darah dalam manusia. Penghasilan daya yang menyebabkan peredaran darah dalam manusia adalah disebabkan oleh pengepaman jantung dan pengecutan otot rangka. Jadi maksudnya peredaran darah manusia tu memerlukan satu medium untuk menggerakkan darah tu sampai ke seluruh sel-sel badan, ke seluruh tisu-tisu badan, iaitu daripada pengepaman jantung dan pengecutan otot rangka. Okey, kita masuk ke pengepaman jantung. Pengecutan otot kardium dicetuskan dan dikoordinasi oleh perentak jantung. Jadi maksudnya pengecutan otot kardium tu atau jantung tu dimulakan dengan adanya koordinasi daripada perentak jantung. Apa tu perentak jantung? Perentak jantung adalah sekumpulan tisu khusus yang terletak di dinding posterior atrium kanan berhampiran vena cava. Dekat dalam gambar ni kita boleh tengok ada nodus sinoatrium di dinding atrium kanan dan nodus sinoatrium ni merupakan perentak jantung utama untuk cetuskan impuls dan mengawal serta mengekalkan denyutan jantung secara beritma. Jadi maksudnya nodus ni yang akan cetuskan impuls nak mengawal atau denyutan jantung. Okey, kita pergi kepada urutan pengecutan otot jantung yang menyebabkan pengepaman jantung berlaku. Yang pertama, nodus sinoatrium menjana impuls elektrik. Gelombang pengecutan yang beritma disebarkan ke seluruh dinding atrium otot kardium. Jadi, maksudnya nodus sinoatrium ni akan hasilkan impuls saraf dan hantar kepada dinding-dinding atrium, iaitu dinding atrium kanan dan dinding atrium kiri tersebut akan mula mengecut secara beritma. Okey, seterusnya, kedua, impuls elektrik merebak dengan cepat menyebabkan kedua-dua atrium mengecut dengan serentak dan beritma. Pengecutan atrium menyebabkan tekanan darah dalam atrium meningkat dan darah dipam ke dalam ventrikel. Iaitu bermaksud pengaliran darah mula masuk ke dalam ventrikel dan pengecutan dinding atrium tersebut menyebabkan darah di dalam atrium ditolak masuk ke dalam ventrikel.
tekanan darah dalam atrium tu lebih tinggi daripada ventricle. Jadi kalau satu tempat tu mempunyai tekanan yang lebih tinggi, maksudnya dia akan tolak ke suatu kawasan yang bertekanan rendah. Contoh macam atrium dan ventricle tadi. Atrium mempunyai tekanan yang tinggi, jadi dia akan tolakkan darah tu pergi ke kawasan yang bertekanan rendah, iaitu ventricle. Yang ketiga, impuls elektrik sampai ke atrioventricle. Impuls elektrik merebak melalui berkas His dan gentian Purkinje sehinggalah ke apeks jantung. Kalau kita boleh tengok dekat dalam gambar rajah atau dalam buku teks, buku surat 181, impuls saraf tu yang pertama akan sampai ke nodus atrioventricle yang macam bulat tu. Lepas tu akan hantar ke berkas His yang berada di tengah-tengah tu septum, dan seterusnya akan pergi ke gentian Purkinje dan akan ke apeks jantung, iaitu di bahagian bawah dinding ventricle. Yang keempat, impuls elektrik merebak dari bahagian apeks jantung ke seluruh dinding ventricle. Akibatnya, ventricle mengecut untuk mengepam darah keluar ke peparu dan badan. Jadi maksudnya kat sini, impuls elektrik yang dah sampai dekat apeks jantung tu akan merebak ke dinding-dinding ventricle dan menyebabkan ventricle tu mula mengecut dan mengepamkan darah keluar melalui aorta, iaitu ke sel badan, atau keluar melalui arteri pulmonari ke peparu. Jadi maksudnya kat sini, perentak jantung tu penting untuk mencetuskan impuls saraf untuk melakukan pengecutan dan pengembangan jantung agar dapat disalurkan ke seluruh badan ataupun kembali ke peparu. Okey, seterusnya iaitu bagaimana penghasilan bunyi loop-dub jantung berlaku. Okey, ketika pengepaman otot jantung, bunyi tu boleh kedengaran. Bunyi loop-dub tu apa? Bunyi loop-dub tu ialah bunyi penutupan injap-injap yang ada dalam jantung. Kalau macam di harian kan kita panggil bunyi degupan jantung tu macam dub-dub-dub. Tapi yang sebenarnya kita dengar betul-betul dia akan bunyi loop-dub, loop-dub, loop-dub. Okey, yang pertama kita akan belajar macam mana bunyi loop berlaku. Bunyi loop dihasilkan apabila injap trikuspid dan bikuspid tertutup. Jadi maksudnya darah daripada atrium kiri dan atrium kanan masuk ke dalam ventricle kiri dan ventricle kanan melalui injap bikuspid dan trikuspid. Dan bunyi penutupan injap bikuspid dan trikuspid tersebut menghasilkan bunyi loop. Seterusnya bunyi dub. Bunyi dub dihasilkan apabila injap sabit tertutup. Jadi maksudnya kat sini darah yang ada dalam ventricle apabila ingin dikeluarkan daripada jantung akan melalui injap sabit, dan ketika darah ingin keluar daripada jantung, injap sabit akan mengeluarkan bunyi dub. So daripada situ bunyi loop dub dihasilkan. Okey. Kita pergi ke tajuk yang terakhir dalam 10.3 ni, iaitu pengecutan otot rangka di sekeliling vena. Okey, sebelum ni kita dah pernah belajar yang peredaran darah tu memerlukan satu daya untuk melakukan peredaran tersebut. Dan daya tersebut adalah pengepaman jantung dan pengecutan otot rangka. Slide sebelum ni kita dah belajar tentang pengepaman jantung dan sekarang kita akan belajar tentang pengecutan otot rangka. Okey. Pengepaman jantung membantu mengedar dan mengalir darah melalui arteriol dan kapilari darah. Okey, pengepaman jantung membantu mengedar dan mengalir darah melalui arteriol dan kapilari darah. Tapi daya yang dihasilkan oleh pengepaman jantung tu tak mencukupi untuk meneruskan pengaliran darah melalui vena kembali ke jantung. Dan darah tersebut harus mengalir menentang graviti. Jadi macam mana darah ni nak terus mengalir supaya sampai ke tempat yang nak dituju? Maka perlulah adanya pengecutan otot rangka. Okey, pengaliran dan peredaran darah dalam vena dibantu oleh pengecutan otot rangka yang terdapat pada dinding venul dan vena serta dibantu oleh pengecutan otot rangka di sekeliling vena. Sebelum ni kita dah pernah belajar yang vena tu mempunyai dinding yang terhasil daripada otot licin. Dan otot ni lah yang akan membantu dalam pengecutan agar darah dapat dialirkan ke jantung. Yang kedua, pengecutan otot rangka.
Bagaimana otot rangka dapat membantu dalam pengaliran darah adalah dengan pengecutan otot rangka. Menekan dan mencerut vena lalu menyebabkan injap terbuka untuk membenarkan darah mengalir ke jantung. Dan injap kemudian tertutup untuk halang darah mengalir semula ke arah kaki. Dan kehadiran injap dalam vena memastikan darah mengalir dalam satu hala ke jantung. Maksudnya macam ni. Kalau tengok dalam gambar tu, otot rangka antara vena akan mengecut dan di dalam vena tersebut ada injap. Dan apabila otot rangka mengecut dan menghimpit vena menyebabkan injap tersebut terbuka. Dan bila injap terbuka, darah dapat dialirkan. Apabila darah dah dialirkan, injap tersebut akan tertutup untuk halang darah yang tadinya dah masuk daripada turun semula ke kaki. Darah tersebut akan terus naik dan masuk semula ke jantung. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.